Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustazah harap murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat walau di mana sahaja murid-murid berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkara akhlak dan tasawuf. Dan hari ini kita masih berada dalam pelajaran 7, iaitu tajuknya tafakkur. Tafakkur. Dan hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang kedua. Okey, sebelum tu Ustazah akan imbas semula apa itu tafakkur. Tafakkur ni menurut istilah bermaksud merenung, merenung dan memikirkan ciptaan Allah Ta'ala. Banyak sangat ciptaan Allah Ta'ala, apa sahaja yang ada di langit dan apa sahaja yang ada di bumi, dan mengharapkan akal kepada keagungan Tuhan Yang Maha Pencipta dengan kemuliaan sifat-sifatnya. Baik, hari ini kita akan teruskan pelajaran bahagian yang kedua. Okey, kita tengok fokus tafakkur di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala ada sebut dua perkara, dua fokus tafakkur. Yang pertama, bertafakur tentang kejadian diri. Diri kita, myself kita. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan? Ini dalil-dalil dan bukti itu. Lihat Allah Ta'ala menyuruh kita, perintahkan kita berfikir, merenung tentang kejadian diri kita. Sekiranya kita ni manusia melihat kepada anggota tubuh badan kita yang zahir, seperti mata, telinga, rambut, hidung, tangan, kaki, sudah pasti akan mengetahui bahawa diri kita ini adalah makhluk yang paling istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Malah, sekiranya kita memikirkan tentang contoh yang senang, rambut. Terdapat berbagai-bagai rambut, beribu-ribu helai rambut. Dan setiap daripada helai rambut itu terdapatnya urat darah, segmen-segmen tertentu, otot, gelincir minyak, gelincir warna dan sebagainya. Rambut sahaja, nampak tu. Jadi semua itu menunjukkan keajaiban dan dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala ini yang mendorong kita supaya kita ni beriman kepadanya. Mata untuk kita melihat. Awak bayangkan kalau mata kita tak berkelip, mata kita tak berkelip, terbuka, terbeliak je, apa jadi pada kita? Kita tak normal. Kita dapat kelip mata, dapat melihat, itu adalah suatu kenikmatan. Jari-jari kita dapat memegang, menyentuh, lidah kita dapat merasa. Itu semua adalah keajaiban anggota badan kita. Maha suci Allah Subhanahu yang menciptakan kita atas setiap sesuatu. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala juga perintahkan kepada kita untuk kita sentiasa bertafakur tentang fenomena kejadian alam. Fenomena kejadian alam. Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi
Dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah. Ya, ini bagi orang yang berakal. Baik, sekiranya kita orang yang berakal, Allah Ta'ala dah berikan kita akal yang sihat, sempurna, maka tak salah untuk kita berfikir tentang kejadian alam. Baik, sekiranya kita manusia memikirkan tentang kejadian alam sekeliling kita, mereka akan dapati bahawa bumi ini sebenarnya terapung-apung, bergerak mengelilingi matahari. Kita dah ada belajar kan? Di sekolah menengah, di sekolah kebangsaan dulu belajar. Bagaimana keadaan bumi ini berputar? Bumi merupakan planet yang ketiga, daripada 8 buah planet. Bumi ini berada di planet yang ketiga, berjalan di atas orbitnya sendiri. Bagaimana kita berputar, mengelilingi matahari, bertukarnya siang dan malam. Itu semua adalah tanda-tanda kewujudan Allah. Dan juga rahmat kasih sayang Allah kepada manusia. Jika kita renungkan, semestinya manusia ini akan sentiasa tunduk dan patuh serta beribadah kepada Allah. Seterusnya, kita tengok kepada tafakur ini merupakan sebagai jalan makrifatullah. Dalam usaha kita mengenal Allah Ta'ala, tafakur, yang ini merenung, berfikir ini mempunyai peranan yang amat penting. Manusia perlu memiliki akal yang sihat, dengan kefahaman ilmu asas agama yang mencukupi. Juga perlu kepada dalil akal. Dalam kita mengenal Allah, kita menggunakan akal fikiran kita. Kelompok Mu'tazilah mendahului kelompok yang lain. Akan tetapi, mereka menggunakan akal secara berlebihan. Sehingga kan nas yang mutawatir pun ditolak jika bercanggah dengan akal. Tentunya mereka dibantah keras oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Kita hendaklah berpegang dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan nas-nas Al-Quran dan juga hadis. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Mu'tazilah ni, dia menggunakan logik akal semata-mata. Salah. Dah sesat dah. Kita hendaklah menggunakan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Daripada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Manakala aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah menetapkan antara jalan maghrifatullah, misalnya ada keseimbangan antara pendekatan wahyu dan juga akal, iaitu hukum akli dan hukum nakli. Kita dah belajar hukum akli dan nakli. Jadi wujudnya Allah itu akan hanya diketahui dan diyakini dengan adanya penjelasan dari dalil-dalil Al-Quran, akal terlebih dahulu. Barulah dibawa dengan dalil-dalil nakli. Kelas, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat difahami. Dan sekarang pun kita sedang berada dalam pandemik COVID-19. Bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan virus ini dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi ini pun salah satu bukti kekuasaan Allah, di mana kita merenunglah. Kita renung, kita fikirkan apa sahaja yang Allah turunkan kepada kita, apa sahaja yang Allah berikan kepada kita. Kita kena terima dan kita kena percaya dan yakin apa hikmahnya. Ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sebagai manusia hanya pandai menyalahkan sahaja. Inilah masanya kita gunakan akal kita bertafakur, melihat
melihat fenomena alam yang berlaku sekarang ni. Okey, murid-murid, Ustazah harap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada tajuk seterusnya. Ingat, hiasi diri, hiasi peribadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.